Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambil tunggu-tunggu rakan tu, kita mula dulu sikit sebanyak. So sebelum kita mula, kita baca selawat sebanyak 3 kali ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tajuk yang kita nak belajar ini hari ialah tentang kekunci primer dan kekunci asing. Jadi dalam setiap entiti ataupun entiti mengandungi rekod-rekod. Jadi setiap baris dalam suatu entiti itu merupakan suatu rekod. Okey. Jadi setiap baris merupakan satu rekod. Rekod merupakan himpunan atribut yang berhubung antara satu sama lain. Jadi rajah 4.11 ini menunjukkan dua jenis kekunci utama dalam pengkalan data. Dua jenis kekunci dalam pengkalan data. Okey. Ada dua kunci. Kunci dia ada dua. Yang pertama primer dan yang kedua asing. Yang primer ni sifat-sifat dia ialah atribut dia nilainya unik. Halo boh. Ada kelas dah nanti kau kontak demo pula. Dia tengok dalam tu Telegram tu dah. Okey beres. Atribut dengan nilai unik. Atribut dia dengan nilai unik. Contohnya IC dia, IC awak lah. IC nama tu mungkin sama, ada mungkin sama, tetapi IC ni adalah suatu yang unik lah. Okey, atribut dengan nilai unik. Contoh dia IC. Yang kedua, tidak boleh mengandungi data yang berulang ataupun sama ataupun ditinggal kosong. Dia ada 3 syarat ni. Data yang berulang maknanya mempunyai nilai yang berlainan, nilai yang sama, tidak akan berlaku lah. Sebab kalau menggunakan IC, seorang saja yang masuk dalam database. Yang berulang ataupun sama dan dia punya atribut ni jangan bagi kosong ataupun null. Jangan ditinggalkan kosong atau null. Okey. Kemudian digunakan untuk mengenal pasti rekod dalam jadual. Jadi kunci primer ni digunakan sebagai untuk mengenal pasti rekod dalam jadual. Kemudian setiap entiti mempunyai sekurang-kurangnya satu kunci utama. Dia boleh jadi 2, boleh jadi 3. Depend kepada situasi lah. Kemudian satu lagi ialah kekunci asing. Kekunci asing ialah atribut dalam satu jadual hubungan. Maknanya ada, kita tengok selalulah supaya tak keliru nanti. Okey. Biasanya ini duduk depan sekali ialah kunci primer. Ni kunci primer. Dan dia punya ni unik lah. T17 ni ikutlah. Maknanya dia guna T17 ikutlah. Gapo dia pun. Tapi dia mesti unik. Tidak sama dengan ni. Dennis dengan Tan ni tidak sama. Begitu juga dengan Nurul tidak sama. Jadi kunci utama ni, primer ni boleh jadi 2. Boleh jadi 3 dan sebagainya bergantung kepada situasi. Okey. Kemudian kunci ini butiran murid. Ini butiran satu lagi, butiran penjaga. Butiran penjaga. Kunci utama dia ialah nombor daftar. Okey, nombor daftar mana nama ibu, Yuh Min Ling, nama bapa, kemudian nombor telefon dia akan rujuk kepada ni lah. Nombor daftar 111 dan pelajar dia ialah ini. Ni
Tan Cheng Hong. Ni dah Tan Cheng Hong pelajar dia. Okey. Kemudian untuk 124 ini 124 dia punya butiran penjaga dia ialah 1114. Pelajar dia ini ID ni panggil ID asing. ID asing. ID asing ni dia refer kepada butiran murid di sini. Ni ID dia di butiran murid ialah ID primer, tetapi di butiran penjaga ni ialah dia jadi kekunci asing. Boleh faham Jadi di butiran murid dia menjadi kekunci primer, iaitu ID murid, sama juga dengan di sini pun ID murid. Di sini akan menjadi kekunci asing. Biasanya selepas kekunci utama ataupun letak di mana-mana pun tak apa. Dia attribute ni awak boleh letak di belakang dan sebagainya. Yang penting awak maknanya pelajar ni akan ada connection dengan ataupun hubungan dengan butiran penjaga. Butir penjaga dah. Okey, sekali lagi saya tengok untuk Siti Sarah bin Hasan, kita tengok ID murid dia ialah 17T17-182. Tengok sini. Okey, butiran murid pula. Ni Sarah binti Hasan ni ibu dia. Kemudian kita tengok ini butiran murid dia ialah di sini T17-182. Nama murid ialah Nurul Ain binti Hasan binti Ahmad. Jadi bla 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 lah dia punya maklumat. Jadi bila tengok di sini kita akan refer kepada sinilah ID murid di sini, dan nombor daftar ialah 1115. Jadi maklumat ibu dia, begitu juga bapa dia, dan nombor telefon boleh tengok di sini. Okey. Okey, attribute merupakan kunci primer pada tadilah. Mana kunci primer pada jadual lain lah, jadual macam tadi. Maknanya butir pelajar tadi bila duduk dalam butir penjaga, dia akan menjadi kunci asing. Jadi tujuan dia ialah mengaitkan dua atau lebih entiti, dua atau lebih entiti. Yang kita tunjuk tadi ialah dua saja. Dua jadual mengaitkan antara pelajar dengan penjaga dia. Kemudian mengaitkan rekod-rekod dari dua atau lebih daripada jadual yang mempunyai hubungan. Lebih kurang atas lah. Mengaitkan rekod-rekod dari dua atau lebih dari jadual yang mempunyai hubungan. Yang kita belajar tadi adalah dua sajalah. Jadi satu ke satu. Satu ke satu. Maknanya rekod satu pelajar dan satu rekod di dalam rekod penjaga dia ialah satu jugalah. Kalau awak belajar tingkatan 4-5 nanti, dia mungkin banyak rekod yang akan dihubungkan. Mungkin acara sukan ke, acara sukan lagi, peperiksaan, mungkin maklumat peperiksaan. Maknanya ada 2, 3, 4 jadual yang mempunyai hubungan dengan maklumat murid ataupun rekod murid. Ini ialah dua jenis kekunci dalam sistem pengkalan data. Dua kekunci ialah primer, nilai dia unik. Begitu juga di sini kekunci dia ialah kekunci primer di dalam di sini dia akan menjadi kekunci asing di dalam jadual yang nak dihubungkan, gitu. Okey. Kemudian Raja 4.12 ini kepentingan kekunci primer.
Kekunci primer ni untuk memelihara integriti data supaya tidak berlaku pertindihan. Berlaku pertindihan dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua ialah untuk mengelakkan pertindihan rekod lama dan rekod baru. Untuk mengelakkan pertindihan. Pertindihan ni pertindahan ataupun rekod yang sama. Kalau ada rekod lama, dia bertindih ataupun sama dengan rekod baru. Jadi kita boleh elakkan dengan adanya kekunci primer ni. Kemudian ia menjimatkan ruang storan kerana mengelakkan pertindihan ni lah. Kemudian memberi nilai unik untuk simpanan data. Contohnya penggunaan untuk kekunci primer ni menggunakan IC. Biasanya kita guna IC. Contoh penggunaan SAPS tu menggunakan IC ya. IC dia punya kunci utama dia. Itu kepentingan dia. Ini sudah saya terangkan tadi sikit sebanyak, saya ulang sekali lagi. Ini adalah untuk mengenal pasti kekunci primer dan juga kekunci asing dalam entiti, dalam jadual ya. Entiti ini butir murid. Butir murid biasanya, saya ulang sekali lagi lah, untuk kekunci primer ni dia berada di sebelah kiri sekali. Iaitu contoh di sini ID murid, dia unit tidak sama dah. Awak tengok tidak sama ni. 124, 125, 182 dan sebagainya. Tidak sama. Jadi satu murid, satu rekod. Ini satu rekod. Satu murid, satu rekod. Murid yang kedua, ni rekod yang kedua. Murid yang ketiga, rekod yang ketiga. Okey Okey. Kemudian butir penjaga. Butir penjaga. Tengok butir penjaga ni, dia ada kunci utama juga. Nombor daftar ataupun boleh kata IC tanpa nombor IC. Tak boleh sebab ada dua maklumat ni dah. Nama ibu dan nama bapa. So guna nombor daftar di sini ya. Jadi ini kunci primer. Dan di sebelah dia ni untuk menghubung antara dua jadual ni ataupun dua entiti ini, maka kita kena ada satu kunci asing. Kunci asing. Jadi setiap penjaga mempunyai satu murid. Hubungan dia antara satu ke satu lah. Mana satu penjaga, satu murid. Contoh nak tengok di sini ialah 125. 125, awak tengok di sini 125 ni. Maknanya murid Tan Cheng Hong. Dan ini dia punya penjaga dia. Bapak dia, ibu dia dan bapak dia dan nombor telefon. Boleh Untuk ni, untuk rekod 113 ni, 1113, ID murid dia ialah di sini di sini kita boleh tengok siapa dia. 225 ialah Richard Lim Yi Ling. Ini maklumat tentang murid tadi. Kemudian ini maklumat tentang ibu dan bapa dia. Okey. Itu okey, itu sahaja rasanya. Itu sahaja. Ini tak apalah, saya tunjuk sikitlah. Ini maklumat yang diberi ialah Puan Aini menghadapi masalah untuk menyediakan senarai nama murid yang mengambil bahagian dalam acara sukan tahunan berdasarkan rumah sukan dan kategori. Dua entiti yang akan kita gunakan ialah murid dan rumah sukan. Jadi kenal pasti entiti attribute. Attribute ni attribute ialah medan. Medan dia bagi murid dan juga rumah sukan. Jadi untuk murid
murid, awak boleh guna yang ni lah, entiti dia. Ini nama, jantina, kaum dan sebagainya, dan menggunakan ID murid ini. Boleh guna ni ataupun guna nombor kad pengenalan. Manakala satu lagi ialah rumah sukan. Rumah sukan, contoh di atas ialah rumah underscore sukan. Awak untuk membuat jadual nanti, awak kalau dua perkataan ni, awak boleh sambung butir penjaga, contoh butir sukan, ataupun kena nak pisah dia, mesti ada underscore di sini ya. Butir underscore sukan. Jadi butir sukan mesti ada nombor pendaftaran dia, ID murid tadi, kemudian nama rumah sukan lah, nama rumah sukan, kemudian maklumat lain lah, maklumat lain. Okey, jadi rumah sukan. Jadi kita tahulah macam pelajar Dennis ni 124 124 Siti apa ni, pelajar Dennis Raimi ni, apa rumah sukan dia, gitu, lebih kurang lah. Nama di sini tukar kepada nama rumah sukan, nama underscore rumah, gitu. Okey, dan ada lagi maklumat yang perlu anda masukkan di sini dan sebagainya tentang rumah sukan lah. Okey. Kemudian tuliskan kunci primer dan kunci asing bagi kedua-dua entiti tadi ya. Okey, kunci primer dan kunci asing bagi entiti tadi. Maknanya di sini ialah rumah underscore sukan, mana ambil ni, tak apa nombor daftar pakai yang ini. Kemudian ini adalah sebagai kunci primer. Manakala kunci asing ialah menggunakan ID murid ini. Dia ambil di sinilah, mesti sama di sini ya. Jadi ID murid di sini pun ID murid supaya tidak keliru ya. Awak boleh ubah benda lain di sini tapi tak sewi keliru, awak ubah benda yang sama. Jadi di sini ialah kunci primer dan di sini ialah kunci asing. Jadi maklumat ni ataupun atribut ni boleh berubah lah. Nama rumah, contohnya AJ dah rumah sukan Murakno, Murah sukan gapo dia, rumah sukan gapo dia di sini ya. Okey. Jadi itu saja yang saya nak terangkan ini hari. Jadi ada soalan ke? Ada 13 orang yang pelajar masuk. Ada okey. Ada apa-apa? Komen, boleh faham ke, tidak faham ke, perlu ulang bahagian mana? Sebab saya rekod ni supaya saya akan hantar link supaya awak boleh tengok balik lah untuk exam ke dan sebagainya. Okey, Aina faham, okey. Ain, Nur Ain, Syamimi faham, Muzammil faham, Dahlia faham. Lagi? Azim, Waina, Ikmal. Kau duduk mana dah? Ikmal? Waina? Okey, Ikmal faham. Azim okey, terima kasih. Waina? Okey, kalau tak ada gapo-gapo boleh keluar dan boleh boleh buat kuis yang telah saya bagi itu. Kalau ada masalah awak boleh kontak semula lah ataupun boleh masuk Google Meet. Saya masih menunggu di sini lagi lah. Okey, stop ya. Nanti link ni saya akan bagi supaya